Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan sambung kita punya PDPR untuk mata pelajaran Munakahat. Awak boleh buka buku Munakahat ni. Okey, muka surat 31. Kita akan belajar pelajaran 4 bab khuluk ataupun tebus talak. Jom kita sama-sama tengok apa dia pengertian khuluk. Apa dia khuluk ni? Khuluk ni apa? Pengertian khuluk. Okey, kita tengok. Khuluk ni adalah dari segi bahasa kita panggil tanggal. Tanggal ya. Dari segi syarak pula ialah seorang suami menceraikan isterinya dengan cara menggunakan bayaran yang diberikan oleh isterinya kepada suami. Maksudnya si isteri ni dia nak cerai. Dia nak cerai. Lepas tu si suami kata boleh ceraikan, tapi isteri bayar khulu, bayar duit ataupun bayar bayaran, duit ke, emas ke, kereta ke, rumah ke, apa-apalah, barang-barang yang bernilai. Okey. Dia bayar tu sebagai tebusan lah, sebab si isteri ni tak boleh lah nak mentalakkan diri dia sendiri, tak boleh nak ceraikan diri sendiri, mesti kena talak daripada suami. Tapi dia macam bagi hadiah kepada suami sebab mentalakkan, menceraikan aku. Kenapa pula macam tu? Jom kita tengok lagi. Okey, dalil khulu. Okey, awak boleh baca kat sini. Artinya oleh itu kalau kamu khawatir bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa mengenai bayaran tebus talak yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu. Maksudnya tak berdosa lah untuk buat tebus talak, sebab kalau dikuatiri takut tak dapat menunaikan tanggungjawab, tak dapat menunaikan amanah sebagai isteri, sebagai suami, jadi perlulah dia nak bayar khuluk pun tak ada masalah. Okey, dari Afiyah bin Amir radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mukhtali'at kunna munafiqat. Maksudnya perempuan yang khuluk adalah perempuan yang munafik. Kenapa munafik pula? Ini yang khuluk tanpa sebab yang munasabah, tanpa sebab yang inilah, tanpa sebab yang munasabah. Okey, kita tengok pula hukum khuluk. Hukum khuluk adalah harus. Walaupun dia talak, tapi dia adalah harus. Okey, kita tengok rukun khuluk. Rukun khuluk ada 5. Nanti kita tengok 5. Okey, yang pertama adalah suami yang mukallaf. Mukallaf ni adalah orang yang berakal. Okey, yang kedua pembayar tebus talak, iaitu isterilah yang bagi si suami ni tebus talak, bagi bayaran tu, ataupun orang lain yang sanggup membayarkannya. Okey, seterusnya yang ketiga sirah, iaitu lafaz ijab dan qabul. Yang keempat bayaran, iaitu wang ringgit atau barang yang bernilai. Dan yang kelima bud'un, maksudnya isteri tu masih lagi milik si suami. Okey, kita tengok pula syarat khuluk. Syarat ni maksudnya dia nak menerangkan bagi rukun khuluk ni. Okey, kita tengok rukun syarat khuluk ada 3. Yang pertama suami dan isteri. Yang pertama dirangkumkan suami dan isteri. Suami tu mestilah mempunyai kuasa menceraikan isteri, iaitu berakal. Suami tu mestilah berakal dan tidak gila lah maksudnya. Ataupun bukan kanak-kanak. Dia balik. Dia mestilah berakal dan balik. Okey, kita tengok pula isteri. Isteri hendaklah orang yang berakal dan dapat mentadbir hartanya dengan sempurna. Jangan isterinya orang gila, tak boleh lah nak tebus talak. Ataupun isterinya tak mampu, dia tak bekerja ke apa, tapi dia nak bayar talak, tapi dia tak mampu, itu tak boleh lah. Dia kena carilah orang yang boleh membayarkan untuk dia. Okey, seterusnya kita tengok syarat benda yang menjadi penebus talak. Benda pula apa yang nak jadi penebus talak. Yang pertama adalah harta yang berfaedah dan bernilai pada syarak. Yang kedua harta yang halal lagi suci. Dan yang ketiga harta adalah milik isteri ataupun orang yang harta yang diperolehi oleh isteri daripada orang yang sanggup membayarkannya. Okey, kita tengok syarat sirah. Yang pertama lafaz khuluk sama ada soreh ni adalah nyata, dia jelas. Dan kinayah ni adalah kiasan dengan niat. Kalau tak ada niat tak jatuh lah kan.
Okey, contoh lafaz soreh. Aku ceraikan. Okey, ni cerai ni maksudnya soreh lah. Dia nyata, dia kata, dia terang-terang dia kata dia nak ceraikan engkau dengan bayaran RM1,000. Bayaran RM1,000 ni adalah tebus talak lah. Okey. Contoh lafaz kinayah pula. Kinayah ni adalah kiasan. Aku lepaskan. Dia tak cakap aku ceraikan, dia cakap aku lepaskan, tapi maknanya sama. Engkau dengan bayaran RM1,000. Okey. So kita tengok lafaz tersebut mestilah diucapkan. Tak boleh nak by diucapkan, tak boleh nak by WhatsApp ke, message ke, Telegram ke, WhatsApp status ke, IG story ke, tak boleh. Dia mesti diucapkan dan kena berlaku ijab dan qabul. Maksudnya si suami kata tadi, aku ceraikan engkau dengan bayaran RM1,000. Maksudnya kau kena bayar aku RM1,000. Dan si isteri pun mesti qabul, mesti terima. Aku setuju ataupun aku terima. Okey, yang keempat, syarat bud'un. Bud'un, kita tengok apa dia bud'un. Maksudnya isteri masih lagi milik suami ataupun isteri yang masih dalam iddah raja'i. Kalau iddah ba'in talak ba'in tak boleh lah kan? Tak boleh. Okey, seterusnya kita tengok sebab berlaku khulu. Sebab berlaku khulu antaranya adalah yang pertama, perselisihan dalam hubungan yang tidak harmoni antara suami dan isteri. Maksudnya selalu bergaduh, tak jumpa pun tak boleh. Asyik nak gaduh je, asyik nak bertikam-tikam lidah je. Memang tak harmoni. Jadi dia boleh, isteri ni macam kita ni memang tak serasi. Tapi kita ni boleh lah. Awak ni baik tapi kita memang tak serasi. Kita ni boleh lah berpisah dengan cara talak, tebus talak. Okey. Yang kedua, isteri tidak suka perangai suami yang buruk. Suami ni ada perangai yang buruk, isteri tak suka. Jadi isteri pun buatlah tuntutan untuk tebus talak. Dia nak lari, bukan dia nak lari. Dia nak tinggalkan suami dia. Dia nak tinggalkan dengan cara yang sah lah. Okey, yang ketiga, suami tidak menunaikan tanggungjawab terhadap agama. Dan yang keempat, isteri tidak dapat menunaikan tanggungjawab sebagai isteri atau berperangai buruk. Isteri ni tak boleh nak bertanggungjawab, tak boleh nak buat tanggungjawab dia sebagai isteri, tak boleh nak mendidik anak-anak, tak boleh nak buat semua tanggungjawab sebagai isteri. Dia prefer untuk duduk seorang-seorang je. Jadinya dia pun aku nak cerai ni, tapi bagilah tebus talak kepada suami aku. Okey, yang kelima kita tengok suami melakukan kekasaran terhadap isteri sekalipun untuk tujuan mengajar. Suami ni asyik nak tampar isteri, asyik nak tempelang isteri, asyik nak sepak terajang semua isteri. Isteri dia tak tahan, isteri pun pergilah buat khulu. Okey, kita tengok kesimpulannya, khulu diharuskan bagi menjaga maslahat kedua-dua pihak dan bagi mengelakkan mudarat yang berterusan hingga menghapuskan tujuan baik dalam perkahwinan. Okey, kita tengok contoh lafaz khulu tadi kita dah tahu kan. Contohnya, aku ceraikan engkau dengan bayaran RM2,000 dan isteri mesti menjawab saya terima ataupun dia setuju, lalu membayar RM2,000 tu pada suami. Okey. Ataupun kata isteri kata ceraikan aku. Kalau kau ceraikan aku bayar kau RM1,000. Jawab suami pun cakap okey, boleh, aku ceraikan kau dengan bayaran RM1,000. Maksudnya dia ada ijab dan kabul. Okey, kita tengok kadar bayaran khulu. Imam Syafi'i berpendapat kadar bayaran khulu itu mengikut kerelaan kedua-duanya. Boleh je, tak ada masalah. Dari berapa, dari 100, 200, 300, RM10, RM1,000, RM2,000. Ikut kerelaan kedua-duanya. Okey, kita tengok yang seterusnya, permasalahan khulu. Yang pertama, suami diharuskan melafazkan khulu ketika isterinya berada dalam haid ataupun dalam keadaan suci. Kalau talak biasa, suami haramkan melafazkan talak dalam isteri dalam keadaan haid. Tapi untuk permasalahan khulu, suami diharuskan, boleh je untuk lafazkan khulu dalam haid ke, suci ke, tak ada masalah, walaupun selepas menyetubuhinya. Okey, seterusnya, isteri tidak akan dikira menanggung kemudaratan dengan sebab khulu. Isteri takkan terseksa lah, sebab ianya berlaku atas keinginan isteri sendiri untuk bebas daripada perkahwinan. Okey, seterusnya, apabila suami melafazkan khulu, isteri berhak menguruskan dirinya sendiri dan suami tiada hak atasnya lagi. Isteri ni boleh je buat apa-apa tanpa minta izin suami, tanpa memberitahu suami, dan sesuami pun tak ada hak untuk
untuk tahu, untuk ambil tahu, untuk mengarah, untuk buat apa-apalah kepada isteri lagi. Sebab apa? Sebab dah jatuhkan lafaz khulu. Okey, seterusnya, selain itu suami tidak boleh merujuk kembali kepada isteri semasa iddah, sebab khulu ni adalah talak ba'in. Talak ba'in ni adalah talak yang kekal lah. Kalau dia nak kembali juga semula, dia mestilah mengadakan akad dan mas kahwin yang baru. Maksudnya kahwin balik. Walaupun bukan talak 3, tapi khulu ni adalah jatuh kepada talak ba'in. Dia tak boleh nak rujuk semula. Okey, kita tengok yang seterusnya. Isteri yang dikhulu tidak boleh dizihar. Zihar ni adalah menyerupakan isteri kita dengan mahramnya. Contohnya macam tangan awak ni samalah macam tangan mak saya, ataupun telinga awak ni sama macam telinga adik saya. Tak boleh. Suami tak boleh nak samakan fizikal isteri dengan fizikal mahramnya. Mahram ni adik-beradik, kakak abang pula, kakak adik, ibu, macam itulah. Atau diilak. Ilak ni maksudnya bersumpah tidak mahu menyetubuhi isteri. Kalau tak khulu, zihar mesti didenda, mesti dijatuhkan kifarah. Dia denda untuk sebab dia dah menziharkan isteri dia. Kalau ilak pun sama, dia mesti didenda. Okey, tapi kalau khulu, dia tidak akan memberi sebarang kesan lah. Sebab isteri itu tadi bukan lagi isterinya. Kerana lafaz khulu ni dia tak ada talak raj'i, dia tak rujuk semula, dia terus ba'in. Okey, seterusnya, jika berlaku kematian, tiada berlaku pewarisan antara bekas suami isteri tersebut. Tak dapat harta pusaka lah kalau berlaku kematian. Okey, itu saja untuk hari ini. Ustazah harap awak boleh jawab buku aktiviti. Nanti Ustazah bagi muka surat berapa awak kena jawab. Kalau tak faham apa-apa, awak boleh tanya Ustazah. Okey, Assalamualaikum.